Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini, 30 minit di series utama. Anda bersama saya, Rozaini Ruslan. Najib Razak di kompaun RM3,000. Juga, padah biadab petugas SJR, wanita direman. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dikenakan kompaun sebanyak RM3,000 atas 2 kes pelanggaran prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bekas Perdana Menteri itu dikompaun RM1,500 bagi setiap kesalahan. Kesalahan pertama adalah gagal mengimbas suhu badan ketika memasuki premis nasi ayam Hainan Chimeng, dan kesalahan kedua, gagal mendaftar kehadiran di premis itu melalui aplikasi MySejahtera atau menulis secara manual. Beliau mengaku salah, ekoran tular video beliau memasuki premis terbabit tanpa melakukan sebarang imbasan. Menerusi laman Facebook rasminya, Najib menyatakan kesediaan untuk membayar denda dan bertegas tidak mahu sebarang isu double standard dalam kesnya. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah, pengurus restoran Yok Wei Hao dikenakan kompaun RM10,000 kerana gagal mengarahkan Najib membuat imbasan MySejahtera atau menulis nama di dalam buku daftar sebagaimana disyaratkan dalam SOP. Namun, terdapat segelintir pihak yang mempertikaikan jumlah kompaun yang dikenakan kepada pemilik kedai lebih banyak daripada bekas Perdana Menteri itu. Menaikkan kadar kompaun yang tidak konsisten menimbulkan kemarahan rakyat dan dilihat seperti satu penderaan terhadapnya. Isu sebegini timbul apabila terdapat golongan yang membayar denda kurang daripada had yang tertakluk dalam Ordinan Darurat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2021, di mana denda maksimum RM10,000 akan dikenakan jika sabit kesalahan. Seorang wanita ditahan pihak polis kerana dipercayai memuat naik beberapa hantaran berunsur ugutan di laman Facebook yang ditujukan kepada petugas Sekatan Jalan Raya di Putrajaya. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, Asisten Komisioner Muhammad Fazil Ali, polis sebelum itu menerima satu laporan pada jam 10.53 pagi mengenai wanita yang menggunakan akaun Facebook atas nama Diana Mat. Beberapa tangkap layar hantaran oleh suspek menggunakan perkataan kesat dan berunsur ugutan kepada pihak polis didapati tersebar melalui media sosial. Wanita tersebut yang berusia 36 tahun yang juga pengarah syarikat pembungkusan di Petaling Jaya ditahan. Polis turut merampas telefon bimbit milik wanita itu dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran di Facebooknya. Tambahnya lagi, wanita itu akan dibawa ke hadapan Magistrate Putrajaya bagi mendapatkan perintah reman mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi meneruskan siasatan. Beliau juga menasihatkan agar pengguna media sosial berhati-hati semasa mengeluarkan kenyataan yang boleh memberi kesan negatif kepada diri dan orang lain. Di Sibu, seorang anggota polis ditemui mati dengan kesan tembakan di kepala yang ditemui di rumah sewanya dekat Lorong Permai Timur 9 petang semalam. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail, mangsa yang berusia 24 tahun dan berasal dari Pahang itu baru sebulan bertugas di Sibu selepas tamat latihan asas konstebel. Difahamkan, dua anggota lain turut berada di rumah sewa berkenaan ketika kejadian sekitar jam 7 malam. Ibu Pejabat Daerah Sibu sedang menyiasat kejadian tersebut dengan terperinci.
Pembudayaan norma baharu sejak setahun lalu memaksa ramai berfikir secara kreatif, terutama peniaga makanan dan mereka yang baru kehilangan pekerjaan demi meneruskan kelangsungan hidup. Wartawan Syamira Izzati mendekati golongan ini. Peniaga tepi jalan dan pengusaha kedai makan dilihat sudah mula menggunakan khidmat aplikasi seperti Dah Makan, Lalamu, Foodpanda dan banyak lagi yang boleh membantu memperkenalkan produk mereka. Selain memudahkan peniaga, ia turut memberi keselesaan kepada pelanggan dengan hanya duduk di rumah atau di satu tempat tanpa perlu bergerak jauh untuk mendapatkan makanan. Paling menarik, ada peniaga yang sanggup berpanas memakai maskot demi mendapatkan kelainan dan perhatian pembeli yang lalu lalang. Kami berjalan sendiri untuk menghantar kepada semua customer kami. Dan time kami buat delivery tu, kami menggunakan maskot Spiderman ni sebagai tarikan utama, dan orang kata untuk bagi customer lagi happy sebab time delivery tu kita boleh selfie, kita boleh tangkap gambar macam tu. Ada juga peniaga yang menggunakan kaedah potongan harga bagi setiap pembelian serta memberi makanan dan minuman untuk dicuba secara percuma kepada pelanggan. Kami ada pelbagai cara. Contohnya kami bagi minum percuma di setiap lokasi buka bonet. Maksudnya sebelum customer beli, kami akan bagi tester percuma, minum percuma. Means kami punya tagline pun, minum dulu, sedap beli, tak sedap jangan beli. Hotel-hotel yang sudah kekurangan pelanggan juga sanggup menjual makanan mewah mereka dengan harga lebih rendah seperti yang dilakukan sebuah hotel di Pulau Pinang baru-baru ini. Dan idea sebuah restoran di Cyberjaya pula juga harus dipuji apabila mereka memberikan perkhidmatan makan di dalam kereta atau dine in the car kepada pelanggan sehingga tular di media sosial. Dari segi pandangan saya yang ada certain kedai yang buat dine in secara drive-thru tu, saya rasa wajar sebab setiap kedai ada caranya tersendiri untuk mendapatkan pelanggan mereka. So tak semestinya secara Foodpanda atau GrabFood saja. So kita boleh buat secara dine in. Untuk dine in, dia punya kelebihan is dia punya bila kita order makanan tu sampai and still panas, so rasa masih sedap lah, tak seperti Foodpanda. So kadang Foodpanda sampai makanan dah sejuk apa semua. So saya rasa wajar setiap kedai buat secara dine in drive-thru ni. Untuk pelanggan pun mudah, tak payah nak extra pay untuk delivery. So kita hanya bayar untuk harga makan, bukan harga untuk extra pay. So saya rasa dari situ pelanggan pun dapat berjimat dengan cara ini. Pandangan saya bila peniaga-peniaga buat dine in di dalam kereta adalah tindakan yang kreatif bagi saya, sebab dengan cara ni pada siapa yang macam orang yang selalu lepak mamak ke, bolehlah buat benda ni. Contoh kadang sometimes orang tua-tua ni bila pagi diorang akan lepak minum kopi, minum teh tarik kat pagi-pagi kan. So bagi saya benda ni wajar, tapi kena ada mengikut SOP yang sepatutnya lah. Kena ketat lah dari segi memakai penutup muka, mask, something like that. Sebelum dia sampai saudara yang berbelanja pada ketika berlakunya krisis akan keluar dari krisis pada lebih terbatas. Ini krisis kesihatan tidak selesai, selain itu krisis ekonomi juga diselesaikan. Peniaga semakin kreatif. Apatah lagi pada sekarang ini mereka terpaksa bersaing ketika pandemik COVID-19 melanda dunia kini. Tidak dapat dinafikan pelbagai inisiatif telah mereka lakukan. Apapun, sebagai peniaga haruslah berfikiran terbuka untuk memastikan perniagaan mereka terus maju. Laporan Syamira Izzati, Sirius Media. Sirius Utama berehat seketika menyusul selepas ini. Angka kematian runtuhan di Indonesia terus meningkat.
Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Bertemu kembali. Laporan berita yang tersebar mengenai pengambil alihan lapangan terbang Subang oleh sebuah entiti perniagaan swasta. Hari ini, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menjelaskan ia bukan sesuatu yang luar biasa. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad, ia bagi mengemukakan cadangan kepada kerajaan mengenai pembangunan lapangan terbang baharu atau mengambil alih lapangan terbang sedia ada. Tambahannya, Malaysia Airports bersama Malaysia Aviation Group memberikan pandangan awal tentang perkara ini dan ia sebahagian daripada proses untuk kerajaan mendapatkan maklumat serta menekankan betapa penting bagi mendapatkan pandangan daripada pengawal selia seperti pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sebelum sebarang keputusan dibuat. Berikutan tragedi tanah runtuh dekat projek empangan hidroelektrik di Pulau Sumatera, Indonesia pada 29 April lalu, kini jumlah mangsa yang tertimbus meningkat kepada 10 orang. Mangsa-mangsa yang dapat dikenal pasti adalah 2 kanak-kanak dan seorang kaki tangan warga Cina. Selain itu, terdapat mangsa terdiri daripada kaki tangan empangan ketika itu sedang mengendalikan pemeriksaan di sekitar tapak projek kerana khuatir hujan lebat berupaya menyebabkan tanah runtuh. Menurut Ketua Agensi Mitigasi Bencana Tempatan, Hot Matua Rambe, pihak berkuasa sudah menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR setelah 10 mayat berjaya dijumpai di bawah timbunan tanah, manakala 3 lagi mangsa dilaporkan masih hilang. Moderna mengumumkan vaksin COVID-19 yang dibangunkan firma bioteknologi berdasarkan keputusan ujian klinikal pertama. Keberkesanannya sebanyak 96% dalam kalangan belia yang berusia 12 hingga 17 tahun. Menurut syarikat farmasutikal, ujian vaksin mRNA 1273 secara umumnya dapat diterima dengan baik tanpa masalah keselamatan hingga kini. Beberapa ujian mengesan 12 kes COVID-19 dilakukan selepas tempoh 14 hari menerima suntikan pertama dan untuk keputusan pertengahan, keadaan peserta disusuli secara purata 35 hari selepas suntikan kedua. Kesan sampingan adalah ringan dan sederhana, namun kesan teruk hanya sakit di bahagian yang disuntik. Suntikan kedua pula, kes sampingan boleh berlaku termasuk sakit kepala, kelesuan, sakit otak dan menggigil. Program vaksinasi remaja merupakan langkah seterusnya dalam kempen untuk mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Selain itu, Moderna juga memulakan ujian vaksinnya ke atas kanak-kanak berusia 6 bulan sehingga 11 tahun pada Mac lalu. Bandaraya New York akan mula mengedarkan vaksin Johnson & Johnson kepada pelancongnya. Ia akan bermula di Times Square dan seterusnya di beberapa kawasan lain. Datuk Bandar New York Bill de Blasio memaklumkan tapak vaksinasi bergerak akan ditempatkan di High Lane dekat Manhattan, Brooklyn Bridge Park dan beberapa lokasi lain. Ia akan dilaksanakan secepat mungkin memandangkan pejabat kerajaan Kumo tidak memberi sebarang maklum balas setakat ini. Minggu lalu, pelaksanaan program vaksinasi dalam kalangan warga New York bergerak dengan perlahan, namun ia tidak bermaksud bekalan dos berkenaan semakin kurang. Menurut Pesuruhjaya Kesihatan Dr. Dave Chokshi,
Vaksin itu boleh diberikan bila-bila masa jika perlu kerana ia tiada tarikh luput apabila ia disimpan di dalam mesin penyejuk. Tambahnya, vaksin itu hanya memerlukan 1 dos sahaja. Sementara itu, De Blasio menetapkan 1 Julai sebagai tarikh sasaran untuk bandar New York dibuka sepenuhnya, mengambil kira faktor vaksin sebagai kunci untuk mengalu-alukan kedatangan musim panas di New York. Lagi kes tembakan rambang di Amerika Syarikat. Kali ini, tragedi malang itu berlaku di sebuah sekolah terletak di Idaho apabila seorang pelajar perempuan melepaskan tembakan yang menyebabkan 3 orang cedera. Suspek yang tidak didedahkan butiran identitinya yang berkemungkinan berusia dalam lingkungan 11 atau 12 tahun melepaskan beberapa das tembakan di dalam dan di luar sekolah. Sheriff County Jefferson Steve Anderson mengatakan suspek mengambil pistol dalam beg galasnya dan menyebabkan 2 murid dan seorang kaki tangan sekolah cedera namun tidak parah. Ketika kejadian, seorang guru berjaya merampas senjata daripada murid tersebut dan menahannya sehingga pihak berkuasa tiba untuk disiasat. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Nadal dan Osaka terima pengiktirafan. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz, kita akan bawakan kepada anda laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada saya berjaya membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik, untuk maklumat para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua,
hujan beserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada, dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, ianya amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Pihak Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dekat laut kerana halaju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan beserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan halaju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan halaju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor, yang mana hujan beserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi pada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti dan pada esok pagi insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi ke semua negeri, dan tetapi menjelang ke petang hujan beserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal yang mana ingin pulang ke rumah esok daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya, dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersiar langsung daripada Cyberjaya, dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Tuah buat pemain tenis nombor 2 Rafael Nadal dan Naomi Osaka selepas dianugerahkan ahli sukan tahunan terbaik Laureus dekat Seville, Sepanyol malam tadi. Kejayaan dikecapi apabila Nadal berjaya menjuarai terbuka Perancis yang ke-13 serta telah menyamai rekod gelaran pemain nombor 1 dunia. Manakala Osaka diiktiraf kerana pendirian anti perkauman di terbuka Amerika Syarikat apabila dia memakai pelitup muka dengan nama rakyat kulit hitam Amerika Syarikat yang mati kerana menjadi mangsa ketidakadilan perkauman. Turut mendapat pengiktirafan pemain bola sepak Muhammad Salah dan juara dunia Formula 1 Lewis Hamilton. Aksi Liga Eropah Manchester United tepati ramalan meskipun tewas kepada Roma 3-2, namun pasukan itu berjaya melangkah ke pentas final menerusi agregat 8-5. Roma yang mendahului perlawanan menerusi gol sumbangan Edin Dzeko dan Bryan Christen masing-masing minit ke-57 dan 60. Sejurus itu, Roma sekali lagi memperoleh gol ketiga selepas Alex Telles menjaringkan gol ke gawang sendiri pada minit ke-83. Tetapi gol itu sudah tidak bermakna buat pasukannya untuk marah selepas tewas besar di laman sendiri minggu lalu. Skuad bimbingan Ole Gunnar Solskjaer melakar kemenangan 6-2 pada separuh akhir pertama di Rom dan gol Edison Cavani minit ke-39 serta 68 sudah cukup untuk memastikan United ke pentas final. Delegasi Liga Perdana Inggeris itu akan bertemu Villarreal pada aksi final 26 Mei ini dekat Gdansk. Baik, sekian dulu serius utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.